Okey, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua followers kita di Facebook page Klinik Pergigian Happy. Okey, hai semua. Right, so macam mana korang sihat ke hari ni? Hopefully semua orang sihat. Walaupun tak kisahlah kat mana pun korang berada, di rumah ke atau di mana-mana. Jaga diri, jangan lupa patuhi SOP. Okay? So, hari ni anda bersama dengan saya dan juga kita bersama dengan Dr. Irfan dalam rancangan kita Talk to Happy Dentist. Okay, Dr. Irfan, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dah lama kita tak live macam ni kan, Doktor? So, Ya, macam minggu lepas kita ada Dr. Hajat. So, hari ni kita ajak Dr. Irfan pula lah untuk macam biasalah Talk to Happy Dentist. Kita nak berkongsi sedikit. Tentang masalah-masalah yang sering orang tanya, soalan-soalan yang sering korang tanya. So, kita nak bincangkan lah. Okay, tapi sebelum tu, korang yang baru saja masuk ataupun yang dah lama masuk, korang jangan lupa untuk like, komen dan juga share live ni. And korang boleh juga tag rakan-rakan korang di ruangan komen tu. Taglah seberapa banyak pun supaya lebih ramai lagi dapat manfaat dari sesi perkongsian Dr. Irfan ni. Okay? So, kalau korang dah like, dah komen, dah share, terima kasih banyak-banyak. Korang boleh juga follow kita punya semua media sosial lah. Facebook of course lah, Klinik Pergigian Happy. Korang boleh follow kita punya Instagram juga, Klinik Pergigian Happy. Telegram channel kita, korang boleh join Klinik Pergigian Happy. Kita punya TikTok and also kita punya YouTube. Jangan lupa subscribe and korang boleh tekan bell notification so korang akan dapat notification bila kita ada post video yang baru di YouTube. Okay guys? So, untuk hari ni kita nak bercerita sikit lah tentang, saya rasa pun ramai juga orang yang selalu tanyakan hal berkaitan dengan ni. Tak kisahlah dia bertanya untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain ataupun untuk anak dia. Maksudnya anak dia pun pernah melalui benda ni. So kita nak cerita sikit lah soalan-soalan yang saya ambil, soalan-soalan yang selalu korang tanyalah dari komen kan. So kita bincangkan sikit. Hopefully dengan sesi perkongsian ni dapat membantu anda serba sedikit lah. And kalau rasa tak pasti ke apa, boleh je terus datang untuk check up dengan Dr. Gigi. Okay, yang penting jangan takut jumpa Dr. Gigi. Okay doktor, so hari ni kita nak cerita untuk tajuk kita hari ni doktor, panik gigi dah mula goyang. Okey, gigi goyang. Siapa yang tak panik kan? Kalau saya pun panik. Kalau doktor? Tak tahulah kalau doktor gigi dia panik ke tak. Kalau doktor panik? Doktor gigi pun panik kalau gigi dia dah goyang. So, perkara ni memang saya rasa doktor memang sering berlaku lah dekat orang kat luar sana. Lebih-lebih lagi ibu-ibu bapa yang memang dia ada anak kecil and dia rasa panik. Dia tak tahu, dia tak pernah melalui bila anak dia gigi dah start goyang ataupun diri sendiri kan. Bila dah lama gigi tak goyang, so dia jadi panik. Okey, macam mana doktor? Doktor rasa panik ni adakah normal ataupun sebenarnya tak normal? Okey, so pertama sekali Assalamualaikum dan selamat tengah hari lah kepada penonton semua. Seperti yang Izlin kata lah, mungkin dah lama saya tak ada kata tu Happy Dentist. Betul? Okey, so untuk topik hari ni saya rasa sangat penting lah, especially budak-budak yang baru membesar. So selalu ibu bapa akan tanyalah, doktor kenapa gigi anak saya dah goyang. So kalau dia tak tanya doktor, biasanya ibu bapa akan tanyalah mak bapak yang lain yang pernah melalui situasi macam tu lah. Yang sama macam tu. So diorang akan cari info lah. Betul. Okey, so pertama sekali kita nak tahu gigi goyang tu normal ke tak lah. So untuk kanak-kanak perkara itu adalah normal. Fiziologi manusia lah. Maknanya perkara ini terjadi secara natural kepada semua jenis manusia. Semua manusia kanak-kanak lah. Kanak-kanak. Okey, so mula gigi tumbuh memang gigi susu. Maknanya dari dia lahir dia dah mula pertumbuhan gigi susu dia lah. By the time dia umur 3 tahun semua gigi susu dah tumbuh lah. Dan dia akan kekalkan gigi susu tu sampai umurnya 6 tahun. Start 6 tahun dah mula goyang. Dan itu fasa yang kita nak. Kita panggil dia deciduous dentition, iaitu gigi susu, set gigi susu ataupun permanent dentition, maknanya set gigi kekal lah. Set gigi susu dan juga set gigi kekal. Okey. So apa yang normal? Normal maknanya set gigi susu
Sepatutnya ada dari budak umur 3 tahun sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. So sepatutnya dalam period ini dia tak perlu ada gigi yang bergoyang. Maksudnya dari umur 3 hingga 6 tahun tu 3 dan 6 tahun itu adalah set gigi susu, maknanya tak perlu ada ada gigi yang masalah goyang lah. gigi goyang ke apa. Okey, so sepatutnya dalam period ni tak perlu ada gigi yang goyang. So kalau dia bergoyang, maknanya mungkin ada masalah lain. Faham? Seperti So itu dia akan jadi tak normal lah kalau ada masalah lain dan tu. masa tu dan kena rujuk lah Dengan doktor. Anak contohlah anak saya baru umur 3,5 tahun tapi gigi depannya dah mula goyang ataupun dia tak nak makan sebab gigi dah goyang. Okey, so then masa tu kita boleh eliminate lah natural physiology manusia tu tak terjadi waktu ni. Okey. Tapi contoh yang lain pula. Okey, anak saya datang umur 5 tahun. 5 tahun. Tapi dia tak nak makan sebab gigi bawah dah mula goyang. So bila dah masuk frame waktu begini, kita kena lebih concern. Kita rasa okey, time ini set gigi kekal nak tumbuh. Oh, maksudnya macam pertukaran lah dari set pertukaran. gigi susu nak tukar kepada set gigi yang kekal. So apa jadi? Set gigi susu di bahagian permukaan gusi lah. Tapi set gigi kekal dah mula nak keluar. Nak masuk di permukaan gusi tu. Faham? So apa jadi? Dia takkan terjah saja. Dia kena ikut laluan dia. Kena ikut laluan yang betul. Laluan dia di mana? Di bawah gigi susu tu. Faham? So semakin dia meningkat masa usia, gigi tu akan semakin dekat dengan gigi susu tu lah. So normal fisiologi manusia, pembentukan gigi kekal tu akan mengakibatkan akar gigi susu tu semakin mengecut. Faham. Dan ini terjadinya gigi goyang. Gigi goyang. Sebab tu lah gigi susu akan bergoyang. goyang dan masa tu kita nampak gigi baru nak tumbuh. So kita akan So gigi baru tu adalah gigi yang kekal lah. Gigi yang kekal. So faham? benda ni dia bukan terjadi dalam jangka masa yang pendek. Maknanya dari start umur 6 tahun sampai sehingga 12 itu Maksimum adalah 12. peralihan gigi susu Lebih kepada kurang gigi 6 kekal. tahun jugalah kan. 6 tahun itu proses. adalah satu proses yang panjang lah. And dia tak adalah macam terus sekali kan doktor. Maksudnya dalam satu masa tu tak adalah semua gigi bawah korang terus goyang macam tu. Tak Dia sebab tu dari gigi yang goyang tu kita dah boleh agak umur pesakit. Umur sebab tu kanak-kanak tu. jangan terkejut kalau masuk bilik klinik gigi dan tanya budak tu gigi mana yang goyang? Oh gigi ni doktor. Lepas tu doktor boleh agak umur berapa. So dari situ sebenarnya normal. Benda ni normal. Okey. Lepas tu kalau nak lebih yakin kita kena ambil x-ray satu mulut. So dari x-ray satu mulut kita boleh nampak dengan lebih jelas lah maksudnya. Faham? Gigi kekal tu di mana sebelum dia tumbuh ke permukaan gusi lah. So benda ni normal, maknanya kita kena alert lah. Okey. So macam doktor cakap lah, dia normal kalau untuk kanak-kanak macam doktor cakap dari peringkat-peringkat umur tu, itu adalah prosesnya normal lah. So kalau macam mana pula doktor untuk orang yang dah dewasa? Kan dewasa ni semua dah cerita dia sekarang ni semua dah gigi kekal lah. You all imagine je kalau macam saya ni tiba-tiba gigi tu bergoyang. Adakah itu normal ataupun sebenarnya ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan gigi goyang? Itu yang selalu orang tanyalah dekat saya doktor. Okey, so sekarang kita beralih kepada situasi orang dewasa. Maknanya dia proses pertumbuhan dah tak ada, tinggal proses maintenance lah. Faham. So maintenance maksudnya apa? Gigi kekal dah tumbuh, tapi gigi dah start goyang. Ni maknanya ada gigi baru tumbuh ke? Tapi dah tua. Tapi semua dah gigi kekal doktor. So apa masalahnya pula sekarang? So masalah sekarang pula ialah pada kesihatan gusi. Okay. So
kenapa gusi itu sangat penting? Sebab gusi adalah pemegang gigi. Gigi, tulang So yalah dia kita panggil sebagai dia punya supporting staff. Dia Alah, di ibarat macam kalau kita nak bina bangunan ke apa kan perlu ada tiang kan. Lebih kurang macam tu lah. Yes, Gusi tu penting untuk pegang sebab gigi. tu sebenarnya konsep gusi ni kita kena ubah. Ada orang kata saya tak nak gigi berlubang saja. Sebenarnya itu salah sebab kita kena gusi yang sihat dulu baru kita boleh jaga dengan Barulah senang. gigi yang lain lagi senang untuk kita jaga. Untuk kita jaga. Faham? Sebab gusi ni ialah basic foundation. Maksudnya dasar dia mesti gusi kena kuat lah. Betul, faham. So berbalik pada soalan tadi, so kenapa orang dewasa boleh goyang gigi? Betul. Ni maknanya dah mula ada masalah gusi lah. Masalah gusi. Sebab jika kita observe, biasanya penyakit gusi ni berperingkat. Dia tak tiba-tiba dia tak terus teruk lah maksudnya. Terus teruk ataupun boleh jadi macam tu tapi jarang lah. Biasanya berperingkat. So total kita ada 4 peringkat. Satu yang kita panggil gingivitis lah, iaitu radang gusi. Radang ni maknanya dia belum ada bengkak. Dia belum ada tanda-tanda yang bombastik lah kita panggil. So dia cuma tanda-tanda minor seperti berdarah masa beruk gigi, lepas tu nafas dah mula kurang dah berbau. Lepas tu rasa tidak selesa dalam mulut. So bila tanda-tanda tu dah datang untuk orang yang alert ataupun dia rasa macam something wrong lah pada keadaan mulut dia. Ataupun dia dapat information daripada bercakap dengan talk to happy dentist kan. So orang yang berinformation dia akan pergi klinik gigi. So dia akan cerita, saya dah mula rasa macam tak selesa lah doktor. Saya berus-berus sikit je dah keluar darah. Lepas tu bila saya cakap dengan beberapa orang, saya rasa macam berbau. Mulut saya berbau. Dan kita biasanya untuk rawatan gingivitis scaling dah cukup. Scaling dah cukup lah. Itu kalau korang dapat kesan dari peringkat awal kan doktor. Jangan biarkan, sebab kadang-kadang kan doktor, orang ni dia berfikiran macam alah biasa kot benda ni. Rasanya semua orang pun melalui benda ni. Contoh macam doktor cakap, berus gigi, lepas tu keluar darah. Lepas tu saya rasa ramai je orang yang macam ni. So diorang berfikiran bahawa semua ni sebenarnya normal sebab semua orang pun melalui. Tapi korang tak tahu. Kita tak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada gusi lah. Sebab tu macam mana sekalipun perlu dapatkan himan nasihat dari doktor sebab kita tak boleh nak assume sendiri. Kita tak boleh nak assume sendiri. Okay, so itu yang kita nak educate. Maknanya kita nak beri information. Sebenarnya pergigian pun sama juga motonya macam perubatan. Prevention is better than cure. Maknanya rawatan pada peringkat awal lebih bagus daripada rawatan pada peringkat dah akhir. Mencegah sama lebih baik. Macam dengan penyakit gusi lah. So first kita buat scaling dulu. So scaling then dia okay, then dia jadi balik. Dia buat scaling balik. Sebab kekalkan dengan scaling lah. sebab tu every year kena datang doktor gigi untuk check up. Betul. Kalau tak ada masalah, dan apa kita buat, kita cuci lah. Kalau rasanya dah bersih, even sometimes doktor tak cuci pun. Even kita polish saja. Polish ataupun airflow kan. Airflow saja. So macam dia ketakutan tu perlu ada asas lah. So semua berbalik pada information tu. Kita jangan dengar orang-orang tanpa verify. Lepas tu kalau ada teman-teman yang tahu ke, boleh menasihati kawan-kawan dia. Betul. Kalau macam mereka dekat luar sana, kalau korang pernah mengalami macam yang tak elok dengan doktor gigi, kalau boleh janganlah sampai bercerita pada orang lain sampai orang lain rasa takut nak jumpa dengan doktor gigi. Okay. Sebab itu korang simpan sendiri, and lebih baik kalau korang nasihatkan je dekat dia untuk jumpa juga. Sebab kalau makin biar, and dia akan jadi worse, and nanti akan banyak lagi kos yang akan dikeluarkan. Macam Dr. Ifan cakap, rawatan yang paling simple, korang kekalkan je scaling 6 bulan sekali, and kita insyaAllah dia akan jadi apa kita panggil lebih baik lah. So
betul yang kita faham. Betul? Kadang-kadang pergigian ni dia punya kesan tu sangat mendalam. Sebab tu apa-apa rawatan yang sakit, menyakitkan ataupun ialah invasif lah kita panggil. So benda-benda ni memberi efek pada patient Pada dan patient, patient betul? akan mula Takut. takut, memberitahu rakan dia tentang. Sebab tu doktor gigi selalu mendapat macam nak jumpa doktor gigi mesti takut. Mesti takut, betul? Even doktor gigi pun nak jumpa doktor gigi pun takut. Doktor Sebab Ifan nak jumpa doktor lain pun dia takut. okay, so benda tu normal. Normal, So yes. yang penting kita kena tahu Cara lah macam mana cara. kita nak mengatasi tu. Maksudnya macam saya selalu cakap dalam live, kalau korang memang dah tahu lagi beberapa hari korang nak pergi check up, dah boleh ubah dah mindset time tu, cakap okay aku nak pergi klinik gigi sebab nak sihat. So samalah macam kalau korang pergi klinik yang biasa kan, sebab kita nak pergi nak sihat. Daripada kita biarkan lagi melarat lah nanti. Macam saya cakap lah, lebih baik korang dari awal lah daripada sakit. Okey doktor. So berbalik pada soalan tadi lah. So stage 1 gingivitis, radang gusi. Yang kedua apa? Dan kita akan masuk pada bahagian masalah gusi yang serius lah. So ni dah berkaitan dengan tulang, dah berkaitan dengan attachment kepada gigi, dah termasuk dengan level gusi, maknanya kedudukan gusi tu. Faham. So yang ni kita panggil starting lah masa stage 1 periodontitis lah. So masa ni apa jadi? Masa ni kita akan rasa mula goyang-goyang. Kan kita cengkini sikit dah rasa goyang-goyang, tolak lepas sikit tu, dengan lidah. makan daging ke makan nasi akan rasa tak selesa, Tak gigitan selesa. dia tak macam dululah. Dan masa ni biasanya beberapa patient dia akan mula jumpa doktor lah. Dia dah mula rasa tak selesa. Dia rasa mengambil, takut. First gigi start goyang sikit-sikit. So dia dah mula rasa takut, dia datanglah jumpa doktor. So bagi stage ni kita buat, misalnya kita akan buat scaling juga. Kita akan masuk EMS juga. Dan kita akan prescribe lebih banyak ubat lah berbanding scaling saja. So mungkin kena start antibiotik, kita kena start periodontics usage, Oradex. Penjagaan tu kena yang lebih ekstra lah daripada sebelum. Okay, so bila dah start moving ni, kita akan start panggil untuk setiap 6 minggu. 6 minggu untuk review. So review ni bermakna kita akan buat rawatan ataupun just check lah mobility. So kenapa 6 minggu? Kenapa kenapa 6 minggu? Sebab regeneration of the periodontal punya cell tu dia memang ambil 6 minggu. So maknanya kita buat rawatan untuk gusi, tapi gusi takkan sihat tiba-tiba. Dia bukan macam ambil tampal. masa lah. Dia ambil masa juga. Ibarat kalau kita luka nak nak sembuh sembuh, pun ambil masa. Sebab yang bila kita cakap pasal gusi, dia benda yang kita panggil sistemik, maknanya badan tu kena sihat. So efek dia nampak lambat. Macam kita makan ubat, efek dia lambat. Tapi kalau tampal hari ni, lepas ni dah tak ada lubang. Dah okey lah. Tapi bila gusi dia kena lebih menyeluruh. Sebab tu 6 minggu kita panggil untuk review. Yes. Review ni maknanya bukan semua patient kita panggil review. Untuk yang stage periodontitis. Faham, maksudnya yang memang dah peringkat pada 2 dan ke atas. So itu memang dah kena doktor akan panggil untuk review lah. Setiap 6 bulan. Setiap 6 minggu. 6 minggu. Tersilap pula cakap. Okay, so setiap 6 minggu doktor akan panggil untuk review dan doktor akan check lah gusi tu, keadaan gusi tu macam mana. Mobility dia, goyang dia macam mana. So kalau kononnya kita buat rasa kena cuci lagi. Sebab tu kat klinik ni ada EMS. Yes, EMS ataupun airflow. Airflow. Scaling tak boleh buat 6 minggu sekali sebab nanti dia akan kikis permukaan gigi. So apa kita buat, kita cuma scaling untuk buang karang. Buang karang. Sebab tu scaling 6 bulan sekali, tapi kalau airflow boleh 6 minggu lah, sekurang-kurangnya 6 minggu. Sebab tu bila datang review, kalau kita rasa perlu cuci, kita akan cuci.
then kita akan review 6 minggu lagi. Faham, lebih kurang macam tu lah dia punya proses untuk rawat gusi pemantauan dari doktor. And korang tak ada masalah sebenarnya kalau walaupun dah lepas daripada rawatan, korang boleh je untuk update dengan kita. Maksud saya macam kalau ada apa-apa masalah pada gigi tu ke, boleh je tanya, boleh WhatsApp. InsyaAllah tim kita sedia untuk bantu anda untuk menjawab segala persoalan anda. Okay, so hopefully dari sesi perkongsian Dr. Irfan ni dapat anda pun fahamlah perbezaan di antara kanak-kanak adalah normal, untuk orang dewasa pula adalah disebabkan masalah gusi. So macam conclusion daripada apa yang Dr. Irfan cakap, gusi ni sangat penting, kesihatan gusi pun sangat penting. Jangan nak jaga gigi je, sebab gusi ni adalah lapisan yang utama. Sebab gusi ni yang memegang gigi tu. So kalau gusi korang out, then gigi apatah lagi lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so thank you semua yang tonton dan yang komen, dan mungkin ada yang share. Thank you so much. Okay, korang kalau ada sebarang soalan nak tanya, boleh je tanya, boleh WhatsApp tim kita ataupun boleh je komen, nanti tim kita akan PM korang lah. Okay, thank you Dr. Irfan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita akan ada banyak lagi sesi perkongsian macam ni. And kalau korang ada segala nak kita bincangkan tentang apa, korang boleh je bagi tahu kita, maklumkan kita. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan lah. Okay, thank you semua. Jangan lupa untuk follow semua media sosial kita, Facebook, Instagram, Telegram channel kita, TikTok dan juga YouTube channel kita. Okay semua, bye. Assalamualaikum.